Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar. Berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Projek Jana Wibawa, Wan Saiful bakal didakwa pagi ini. Berita penuh. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijangka akan mendakwa Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan esok ketika agensi itu sedang menyiasat kewangan parti berkenaan. Sumber SPRM mengesahkan ahli Parlimen Tasik Gelugo itu telah ditahan dan akan didakwa di mahkamah esok hari ini berhubung inisiatif Jana Wibawa. Beberapa sumber bersatu pula mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa Wan Saiful telah pergi ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya hari ini untuk membantu siasatan. Satu sumber berkata dia telah pergi ke pejabat SPRM pada jam 8 malam dan tidak dapat dihubungi sejak itu. Sementara itu, jemputan akhbar daripada SPRM menyatakan dua individu akan didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur berhubung kes Jana Wibawa pagi esok. Kedua-dua individu itu tidak dinamakan seperti amalan biasa dengan jemputan sedemikian. Penangkapan itu dibuat ketika siasatan terhadap akaun bersatu dan inisiatif kerajaan semasa era Presiden Parti Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. SPRM telah pun membekukan akaun bank bersatu dan menyoal Muhyiddin pada 16 Februari selama beberapa jam berhubung Jana Wibawa. Kemudian Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz yang kini Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri juga dikatakan akan dipanggil SPRM. Program Jana Wibawa atau Program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa diperkenalkan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek dan memacu pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Ia juga bertujuan meningkatkan kemampuan kontraktor Bumiputera untuk membantu mereka menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azlina Othman Said berkata, Jana Wibawa melibatkan 56 projek yang telah dikeluarkan surat setuju terima SST dengan nilai keseluruhan projek RM6.3 bilion ringgit. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa senarai SST yang telah dikeluarkan yang mana melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Setakat ini, SPRM belum dapat mengenal pasti nilai sebenar projek tersebut, katanya pada jawapan bertulis Parlimen hari ini. Ini sebahagian daripada siasatan lebih luas mengenai projek yang telah diberikan melalui rundingan, terus katanya. Azlina menjawab soalan ahli Parlimen Bagan Lim Guang Eng yang bertanyakan berapa banyak projek yang terlibat dalam salah guna kuasa dan apakah nilai projek tersebut. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terkini dari Mahkamah. Tengku Maimun tak sepatutnya dengar rayuan Najib Syafiee. Berita penuh. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat tidak sepatutnya menjadi sebahagian daripada panel Mahkamah Persekutuan yang mendengar rayuan kes SRC Najib Razak tahun lepas, kata Peguam Bela Utama bekas Perdana Menteri itu. Muhammad Syafiee Abdullah memberitahu sidang 5 hakim tertinggi yang dipengurusikan oleh Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli bahawa suami Tengku Maimun Zamani Ibrahim telah memuat naik siaran Facebook pada 2018 sejurus selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14. Semasa perbicaraan hari ini, permohonan Najib untuk menyemak semula terhadap keputusan bangku tertinggi kepimpinan Tengku Maimun sebelum ini untuk menolak rayuan SRC-nya pada 23 Ogos tahun lepas, Syafiee mendakwa bahawa siaran dalam talian menyalahkan Perdana Menteri ketika itu atas kejatuhan Syarikat Pelaburan Negara Malaysia 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC. Menteri Keuangan diperbadankan MOF Inc. memiliki sepenuhnya kedua-dua 1MDB dan SRC. Najib ketika itu juga Menteri Keuangan. Peguam itu mendakwa terdapat kegagalan korum kerana Tengku Maimun mendengar rayuan itu sedangkan suaminya pernah mengkritik Najib melalui catatan media sosial itu.
kecaman teruk beliau, suami Tengku Maimun, terhadap Najib pada 2018 sebaik sahaja keputusan pilihan raya diketahui, ia hampir satu perayaan di FB, kata Syafiee di hadapan sidang hakim. Panel itu turut dianggotai Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong Lam Kiat, Rodzaria Bujang dan Nordin Hasan serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais. Syafiee berhujah terdapat konflik kepentingan berikutan hubungan rapat antara suami dan isteri, yang mana rata-rata pasangan suami isteri berkongsi pendapat. Peguam itu juga berhujah bahawa siaran FB itu serius kerana ia telah dialih keluar pada Ogos tahun lepas. Perkara itu telah dibangkitkan pada 23 Ogos tahun lepas dan ini sepatutnya dipertimbangkan dengan lebih serius kerana ia merupakan kegagalan quorum, kata Syafiee merujuk kepada sidang panel hakim tertinggi ketika itu yang menolak permohonan pasukan pembelaan berhubung Tengku Maimun mengenai perkara yang sama pada hari sebagai keputusan rayuan SRC. Sementara itu, peguam berkenaan juga berhujah bahawa sidang Hakim Mahkamah Persekutuan ketika itu tidak melakukan sebarang analisis fakta terhadap 94 alasan rayuan oleh Najib. Syafiee berhujah bahawa panel terdahulu gagal mempertimbangkan mana-mana daripada 94 alasan rayuan. Peguam itu mendakwa bahawa penjumlahan 94 alasan rayuan oleh mahkamah sebelum ini terkandung dalam hanya 3 perenggan daripada penghakiman 8 muka surat. Tiada alasan diberikan, tiada penilaian dan analisis fakta dan undang-undang serta hujah dalam 94 alasan petisyen rayuan, kata peguam itu. Syafiee berkata panel hakim yang lepas itu gagal menilai alasan rayuan kerana Najib kemudiannya mempunyai perwakilan undang-undang yang tidak berkesan. Syafiee merujuk kepada keengganan panel sebelum ini untuk memberikan penangguhan 3 hingga 4 bulan perbicaraan rayuan supaya pasukan peguam Najib ketika itu yang terdiri daripada peguam Hisham Tepok Tek antara lain dapat mempunyai lebih banyak masa untuk menyediakan rayuan. Syafiee berkata mahkamah ketika itu menolak permohonan untuk Hisham melepaskan dirinya daripada mewakili Najib semasa pendengaran rayuan tahun lepas. Atas alasan Hisham tidak dapat mengemukakan penghujahan kerana tidak mempunyai masa untuk membuat persediaan. Syafiee menegaskan ini mengakibatkan situasi di mana peguam Najib ketika itu tidak dapat mengemukakan sebarang hujahan, manakala mahkamah tertinggi ketika itu sebaliknya mendengar hujahan daripada pihak pendakwaan yang merupakan responden dalam rayuan. Peguam itu berkata ini sama dengan mahkamah ketika itu mendengar pihak pendakwaan dan bukannya pihak Najib. Peguam itu berkata mahkamah tertinggi negara sebelum ini boleh mempertimbangkan sekurang-kurangnya sebahagian daripada 94 alasan rayuan dengan mendakwa bahawa 44 daripadanya sudah menjadi alasan kukuh yang boleh menyebabkan Najib dibebaskan. Bagaimanapun semasa perbicaraan semakan SRC hari ini, Ong telah mengingatkan Syafiee bahawa prosiding itu bukan rayuan. Ong berkata demikian apabila penghujaan Syafiee tersasar daripada isu prosedur menangani rayuan Najib terhadap merit sabitan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 2020 terhadap Najib. Nampaknya anda lebih mendalami merit dan bukannya prosedur. Tidak perlu pergi ke sana. Bagi kami, ia tidak relevan. Anda sendiri berkata dengan jelas hujah anda untuk semakan sekarang sedang dalam proses, tetapi menangani alasan Mahkamah Tinggi adalah atas merit. Fokus sahaja pada proses ini bukan rayuan, kata Ong. Syafiee telah menyelesaikan penghujaannya petang ini dengan prosiding Mahkamah Tertinggi menangguhkan prosiding hari ini ke pagi esok. Timbalan Ketua Pendakwa Raya Visit Hambaram dijangka mengemukakan hujahan bantahan esok. Setelah menamatkan rayuannya di hadapan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, Najib telah memohon sidang panel hakim di Mahkamah Tertinggi Negara sekarang untuk mendengar semakan berhubung sabitan kes yang melibatkan 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan pecah amanah jenayah dan 3 pengubahan wang haram pertuduhan melibatkan RM42 juta ringgit dana daripada SRC.
Najib ketika ini sedang menjalani hukuman penjara di Kajang dan dia turut mengusahakan pembebasannya di luar badan kehakiman. Antaranya petisyen pengampunan diraja serta petisyen di hadapan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berhubung dakwaan penahanan sewenang-wenangnya. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya di Peti Gari Malaysia kini bertajuk Hasan suarakan kebimbangan kerajaan terlibat pendakwaan terpilih. Berita penuh. Ahli Parlimen Kerajaan yang sesekali lantang bersuara sehingga dilihat agak menyongsong arus, Hasan Abdul Karim hari ini menyatakan kebimbangannya terhadap dasar Putrajaya terhadap isu rasuah. Hasan, PH Pasir Gudang, berkata antara kebimbangannya kini ialah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan tunduk kepada kesan rasuah kuasa dan pendakwaan terpilih. Kita kerajaan eksekutif, kita ada kuasa. SPRM di bawah kita, PDRM di bawah kerajaan. Jadi saya bimbang boleh berlaku pendakwaan terpilih dan parti lawan kita jadi mangsa. Kalau ada asas tidak apa, tapi saya takut seperti kata bijak pandai dalam tradisi demokrasi. Kuasa boleh membawa kepada sikap korup dan dengan kuasa mutlak akan menyebabkan korup mutlak, katanya ketika membahaskan Tita Diraja di Dewan Rakyat hari ini. Pandangan Hasan itu muncul ketika beberapa jam sebelum itu dua pemimpin bersatu didakwa atas tuduhan rasuah di Mahkamah Kuala Lumpur. Pengurus CPN Muhyiddin Yassin pula memang sedang disiasat pihak berkuasa baru-baru ini. Anwar bagaimanapun sudah memberi jaminan bahawa pihak berkuasa tidak akan terlibat dalam pendakwaan terpilih. Penegasan itu turut diulangi pagi tadi dengan mengatakan bahawa tiada sesiapa yang terkecuali daripada undang-undang termasuk individu dari PKR. Bagaimanapun, Hasan dalam ucapan perbahasannya itu bersikap optimis bahawa pemimpinnya itu mempunyai integriti dan komitmen dalam membenteras rasuah. Tapi tetap perlu diberi peringatan. Perdana Menteri bukan sahaja Perdana Menteri, tapi Menteri Keuangan. Ia dua jawatan yang sangat penting. Saya tak ada prejudis apa-apa, tetapi perlu diingatkan, ada mantan Perdana Menteri boleh sahkan apa saya cakap ini betul. Perdana Menteri mempunyai kuasa luas dan besar, katanya. Bekas pengurus PKR Johor itu turut memetik contoh bagaimana mengikut perlembagaan persekutuan yang di Pertuan Agung bertindak atas nasihat Perdana Menteri dan kerajaan, kecuali dalam beberapa perkara yang Raja mempunyai budi bicara. Mengulangi kata-kata, kuasa mutlak boleh membawa kepada korupsi mutlak. Dia turut menegaskan skandal 1MDB berlaku ketika Najib Razak menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan. Katanya adalah lebih baik kedua-dua portofolio itu diasingkan daripada Perdana Menteri. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya di Peti Gari Malaysia kini bertajuk Hasan suarakan kebimbangan kerajaan terlibat pendakwaan terpilih. Berita penuh. Ahli Parlimen Kerajaan yang sesekali lantang bersuara sehingga dilihat agak menyongsong arus, Hasan Abdul Karim hari ini menyatakan kebimbangannya terhadap dasar Putrajaya terhadap isu rasuah. Hasan, PH Pasir Gudang, berkata antara kebimbangannya kini ialah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan tunduk kepada kesan rasuah kuasa dan pendakwaan terpilih. Kita kerajaan eksekutif, kita ada kuasa. SPRM di bawah kita, PDRM di bawah kerajaan. Jadi saya bimbang boleh berlaku pendakwaan terpilih dan parti lawan kita jadi mangsa. Kalau ada asas tidak apa, tapi saya takut seperti kata bijak pandai dalam tradisi demokrasi. Kuasa boleh membawa kepada sikap korup dan dengan kuasa mutlak akan menyebabkan korup mutlak, katanya ketika membahaskan Tita Diraja di Dewan Rakyat hari ini. Pandangan Hasan itu muncul ketika beberapa jam sebelum itu dua pemimpin bersatu didakwa atas tuduhan rasuah di Mahkamah Kuala Lumpur. Pengurus CPN Muhyiddin Yassin pula memang sedang disiasat pihak berkuasa baru-baru ini. Anwar bagaimanapun sudah memberi jaminan
bahawa pihak berkuasa tidak akan terlibat dalam pendakwaan terpilih. Penegasan itu turut diulangi pagi tadi dengan mengatakan bahawa tiada sesiapa yang terkecuali daripada undang-undang termasuk individu dari PKR. Bagaimanapun, Hasan dalam ucapan perbahasannya itu bersikap optimis bahawa pemimpinnya itu mempunyai integriti dan komitmen dalam membenteras rasuah. Tapi tetap perlu diberi peringatan. Perdana Menteri bukan sahaja Perdana Menteri, tapi Menteri Keuangan. Ia dua jawatan yang sangat penting. Saya tak ada prejudis apa-apa, tetapi perlu diingatkan, ada mantan Perdana Menteri boleh sahkan apa saya cakap ini betul. Perdana Menteri mempunyai kuasa luas dan besar, katanya. Bekas pengurus PKR Johor itu turut memetik contoh bagaimana mengikut perlembagaan persekutuan yang di Pertuan Agung bertindak atas nasihat Perdana Menteri dan kerajaan, kecuali dalam beberapa perkara yang Raja mempunyai budi bicara. Mengulangi kata-kata, kuasa mutlak boleh membawa kepada korupsi mutlak. Dia turut menegaskan skandal 1MDB berlaku ketika Najib Razak menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan. Katanya adalah lebih baik kedua-dua portofolio itu diasingkan daripada Perdana Menteri. Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Papagomo diarah bela diri cederakan Syed Siddiq, hina kau bodoh. Berita penuh. Mahkamah Magistrate di Kajang hari ini memerintahkan bekas Exco Pemuda UMNO, Papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris, membela diri atas pertuduhan mencederakan ahli Parlimen Muar, Syed Siddiq Syed Abdul Rahman 4 tahun lepas. Magistrate Muhammad Noor Firdaus Rosli membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Wan Muhammad Azri 40. Mahkamah berpendapat pihak pendakwaan berjaya membuktikan elemen terhadap pertuduhan mencederakan Syed Siddiq. Oleh itu, mahkamah memerintahkan tertuduh Wan Muhammad Azri membela diri atas pertuduhan tersebut, katanya. Bekas blogger itu turut diperintahkan membela diri atas pertuduhan pindaan, iaitu menyebut perkataan kurang sopan dan menghina Syed Siddiq mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 yang membawa hukuman denda maksimum RM100. Sebelum ini dia didakwa atas pertuduhan mengaibkan kehormatan ahli parlimen tersebut di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Bagaimanapun, mahkamah hari ini meminda pertuduhan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan elemen Seksyen 509 Kanun Keseksaan bagi pertuduhan kedua dihadapi tertuduh. Oleh itu, mahkamah meminda pertuduhan terhadap tertuduh kepada menyebut perkataan kurang sopan dan menghina, iaitu kau bodoh terhadap Syed Siddiq, di mana keamanan mungkin akan terganggu, kata Muhammad Noor. Apabila pertuduhan pindaan itu dibacakan semula terhadap Wan Muhammad Azri, dia mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan tersebut. Mahkamah kemudian menetapkan prosiding membela diri selama 4 hari, iaitu pada 22 dan 23 Mei serta 12 dan 13 Jun ini. Sementara itu, Peguam Logan Eskander yang mewakili Wan Muhammad Azri berkata pihaknya masih belum memuktamadkan senarai saksi pembelaan yang akan memberi keterangan pada prosiding membela diri. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Farhanim Abdul Halim, manakala Logan turut dibantu Peguam NIK Saiful Adli Burhan. Seramai 11 saksi pendakwaan termasuk Syed Siddiq telah memberi keterangan pada perbicaraan bermula 4 November 2019. Wan Muhammad Azri menghadapi pertuduhan menyebut perkataan kurang sopan dan menghina iaitu kau bodoh terhadap Syed Siddiq, di mana keamanan mungkin terganggu di tepi jalan persiaran impian perdana Saujana Impian di Kuala Lumpur pada 11.05 pagi 16 Februari 2019.
Dia juga turut didakwa sengaja mendatangkan kecederaan terhadap pengasas Parti Ikatan Demokratik Malaysia, MUDA, itu di bahagian leher dan bahu, di tempat, masa dan tarikh sama mengikut Seksyen 323 Kanun sama yang membawa hukuman penjara maksimum setahun atau denda hingga RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya bertajuk Laporan SPRM anggap Muhyiddin sebagai antara suspek. Berita penuh. Sebuah portal berita membayangkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyanggah kenyataan dibuat bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung siasatan yang sedang dijalankan mereka. Berdasarkan laporan BH Online, agensi anti rasuah itu mendakwa Muhyiddin adalah antara suspek yang sedang disiasat berhubung isu jana wibawa diperkenalkan kerajaan sebelum ini. Memetik sumber yang tidak didedahkan, portal itu mendakwa Muhyiddin, yang juga pengurus CPN, merupakan suspek semasa dia dipanggil memberi keterangan pada Khamis lalu. Sumber SPRM terbabit juga menegur Muhyiddin kerana dianggap tidak wajar mengulas isu tersebut kerana boleh dianggap mengganggu siasatan yang sedang berjalan. Jumaat lalu, pelbagai media masas melaporkan Muhyiddin menghabiskan masa beberapa jam pada pagi Khamis untuk memberi keterangan kepada SPRM di Putrajaya. Bagaimanapun, semalam Muhyiddin menegaskan kedatangannya ke SPRM itu adalah hanya untuk membantu siasatan, bukannya sebagai suspek. Menurut laporan Malaysia Kini, Presiden Bersatu itu sekali lagi menegaskan dia tidak terbabit dalam sebarang salah laku atau penyelewengan dalam inisiatif yang dibuat untuk membantu kontraktor Bumiputra yang terjejas akibat COVID-19. Katanya, penyiasat SPRM juga tidak menyoalnya berhubung dakwaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa pentadbirannya sebelum ini menyalahgunakan berbilion ringgit wang negara. Selain Muhyiddin, laporan BH Online, SPRM turut menjalankan siasatan ke atas beberapa individu lain, termasuk Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Zafrul Abdul Aziz. Tengku Zafrul juga akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat, kata sumber itu. Untuk rekod, malam tadi, Tengku Zafrul sudah memberikan komitmennya untuk bekerja sama penuh dengan SPRM jika dipanggil memberi keterangan. Senator itu juga berkata tidak ada apa-apa yang mahu disembunyikannya daripada pihak berkuasa.